Tiga pekerja warga Indonesia diculik 5 lelaki bersenjata. Ribu penduduk rayu pihak berwajib menangani masalah bekalan air. Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Ini N5 edisi Ahad 10 Julai 2016. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. 3 rakyat Indonesia diculik 5 lelaki bersenjata di perairan Felda Sahabat Lahad Datu Sabah ketika menjalankan aktiviti menangkap ikan 11.40 malam tadi. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Abdul Rashid Harun berkata, mangsa yang dikenali sebagai Lawrence Cotton 34, Theodorus Kopong 42 dan Emmanuel 46 bekerja di sebuah kapal pukat tunda milik syarikat tempatan yang turut dinaiki 4 anak kapal lain. Katanya ketika kejadian kesemua 7 anak kapal yang berada di atas kapal pukat tunda itu sedang melakukan aktiviti menangkap ikan sebelum dipintas sebuah bot laju yang dinaiki 5 penjenayah berkenaan. Apabila berjaya memintas kapal pukat tunda itu, 3 daripada suspek yang antaranya bersenjatakan senapang M16 dan M14 naik ke atas kapal dan bertindak menggeledah dan mengambil semua telefon serta beberapa dokumen termasuk pas pengecualian perintah berkurung. Suspek kemudiannya melarikan 3 mangsa berkenaan. Bagaimanapun, 4 lagi anak kapal dibebaskan oleh penjenayah. Semasa kejadian itu, tiada sebarang kekerasan serta kecederaan dilaporkan dan keempat-empat mangsa yang dibebaskan kini sedang diambil keterangan oleh pihak polis bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menasihatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan taktik push pocket, satu bentuk jenayah peras ugut. Modus operandi sindiket push pocket tersebut adalah dengan memasukkan barang tertentu seperti telefon bimbit atau dompet ke dalam poket mangsa tanpa disedarinya di tempat-tempat sesak. Tan Sri Khalid berkata, pemeras ugut ini kemudian bersama seorang saksi akan mendekati mangsa dan menuduhnya mencuri barang miliknya sambil membuat kecoh. Suspek seterusnya menawarkan kepada mangsa untuk menyelesaikan kes itu jika mangsa membayar sejumlah wang atau kes itu diadukan kepada polis. Sesetengah mangsa katanya yang ketakutan setuju membuat bayaran. Kisah mengenai modus operandi tersebut menjadi viral di laman sosial dan dikatakan warga asing yang tiba di KLIA dan mereka yang berada di stesen LRT sering menjadi mangsa. Di lapangan terbang, suspek selalunya meletakkan barang-barang miliknya ke dalam troli bagasi mangsa tanpa disedari mangsa. Tan Sri Khalid menasihatkan mangsa agar tidak takut, malah membiarkan pemeras ugut itu mengadu kepada polis dan ikut sama ke balai polis berdekatan. Sekiranya ada yang didatangi orang asing dan menuduh mereka mencuri mangsa, perlu membawa mereka ke balai polis berhampiran. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur SSC Rusdi Muhammad Isa berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima laporan mengenai kejadian itu. Tindakan seorang murid tahun 4 bermandi bersama 3 rakannya di anak sungai bertukar tragedi. Mangsa Muhammad Daniel Wan Ibrahim 10 tahun mati lemas di lokasi di Kampung Gerong, Tumpat, Kelantan semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tumpat Wan Baijuri Wan Hassan berketika dihubungi mengesahkan mengenai insiden. Pihaknya menerima panggilan pada pukul 3 petang memaklumkan mengenai seorang kanak-kanak lemas di sebuah sungai di Kampung Gerong. 5 anggota dan pegawai diketuai Pegawai Bomba dan Penyelamat Kanan 2 Ayub Mahmud ke lokasi kejadian. Bagaimanapun, mayat mangsa ditemukan penduduk kampung selepas insiden mengenainya dimaklumkan rakan mangsa. Mangsa dipercayai tidak pernah mandi di kawasan berkenaan. Kes tersebut merupakan yang kedua berlaku di jajahan berkenaan. Di Labuan, 2 kemalangan maut telah berlaku dalam tempoh kurang 24 jam. Kemalangan melibatkan motosikal dan kereta. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Labuan Superintendent Azhar Osman berkata, kejadian pertama berlaku di simpang masjid Jalan OKK Abdullah.
kira-kira pukul 8.20 malam tadi melibatkan sebuah motosikal dan van. Mangsa Abdul Rajiq Razak, 53 tahun yang menunggang motosikal telah keluar dari simpang masjid secara tiba-tiba. Pemandu van ketika itu tidak sempat mengelak lalu terlanggar bahagian tepi kiri motosikal mangsa. Mangsa mengalami cedera parah di bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia di Hospital Labuan. Sementara itu, kejadian kedua pula berlaku pada pukul 1.45 pagi. Mangsa Muhammad Fitra Asyari Latib, 21 tahun, maut di tempat kejadian apabila motosikal yang dipandu dengan laju lalu terbabas di selekoh jalan Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Mangsa dipercayai di bawah pengaruh alkohol. Mangsa telah terlanggar bahu kiri jalan lalu terhentak tiang laluan pejalan kaki berbumbung. Akibat kejadian itu, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan yang tiba di tempat kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1B Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, angka kenderaan di semua lebuh raya utama negara dilaporkan meningkat berikutan warga kota mula pulang ke destinasi masing-masing selepas menghabiskan cuti sempena Aidilfitri di kampung halaman. Malah, angka itu dijangka mencatatkan peningkatan 2 kali ganda menjelang malam nanti. Keadaan itu berlaku di Plaza Tol Sungai Besi seperti mana yang dilaporkan Vanessa Mering. Dengan itu, Vanessa, teruskan laporan anda. Terima kasih Kamal Firmansyah yang berada di studio Angkasa Puri. Jika pada pagi tadi saya melaporkan secara langsung dari Plaza Tol Gombak, sekarang saya beralih arah ke Plaza Tol Sungai Besi untuk melaporkan informasi terkini berkenaan keadaan trafik di sini yang saya akan melaporkan secara langsung dari sini sehingga pukul 8 nanti. Jika di Plaza Tol Gombak keadaannya sedikit berbeza dengan keadaan trafik yang sedikit perlahan, di sini keadaannya melalui pemerhatian kami sejak beberapa jam, keadaannya memang lancar di kedua-dua arah. Dan tinjauan kami di RNR berhampiran juga mendapati keadaan sedikit lengang dan ini mungkin disebabkan pengguna-pengguna jalan raya telah merancang perjalanan mereka dengan lebih awal. Kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai info trafik terkini di kesemua lebuh raya bertol di Malaysia, anda boleh menghubungi Lembaga Lebuh Raya Malaysia di talian 1-800-887752 ataupun boleh menghubungi ataupun berinteraksi dengan mereka di laman Twitter @LLM-Info-Traffic. Saya akan kembali di sini pada pukul 8 nanti untuk membawakan informasi terkini dari semasa ke semasa berkenaan keadaan trafik. Dan diramalkan trafik pada malam ini akan memperlihatkan keadaan kenderaan yang semakin banyak memasuki ibu kota. Sehingga itu kembali ke studio Angkasa Puri. Baik, Vanessa Mering, terima kasih dengan laporan anda itu tadi. Angka penumpang yang memilih pengangkutan udara juga dilapor meningkat. Andy Reza Rohadian yang berada di Terminal Penerbangan Taman Murah KLIA 2 melaporkan keadaan di lokasi itu mula sesak petang ini. Bagi mengetahui perkembangan semasa, terus sahaja langsung bersama Andy Reza. Andy? Baiklah, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Sedia maklum saya masih lagi berada di KLIA 2 bagi meninjau urusan penerbangan dan juga perjalanan orang ramai yang bakal pulang ke ibu kota dan juga bergerak ke destinasi-destinasi di seluruh negara sebelum mula bekerja esok hari. Dan ketika ini keadaan di lapangan terbang ini mula sesak dengan pertambahan jumlah pengguna yang menggunakan KLIA 2 ini di balai pelepasan dan juga keadaan yang sama berlaku di balai ketibaan di tingkat 2 KLIA 2 ini. Bagi melicinkan urusan penerbangan, Malaysia Airport sendiri telah membuka kaunter-kaunter tambahan untuk pengguna-pengguna KLIA 2 ini. Namun setakat ini masih belum ada lagi penangguhan penerbangan dan juga ketibaan lewat penerbangan yang saya terima berdasarkan jadual penerbangan yang disediakan oleh Malaysia Airports. Namun komitmen terus diberikan bagi melicinkan urusan ini, termasuklah keadaan di dalam balai pelepasan dan juga balai ketibaan ini. Jadi untuk mendapatkan gambaran lanjut bersama dengan saya petang ini adalah Tuan Kartik Suresh, iaitu Timbalan Penolong Pengarah Immigration KLIA 2. Selamat datang Tuan Kartik. Ya, selamat datang. Baik, boleh Tuan ceritakan keadaan di dalam kaunter-kaunter immigration di balai pelepasan dan ketibaan? Okey, setakat ni dekat kaunter pelepasan dengan arrival,
dekat immigration, setakat ni tak ada masalah sebab proses keselamatan, proses yang kita ambil untuk proses satu pasport tu memang sama. Cuma mungkin disebabkan oleh hari raya, queue akan jadi panjang sebab semakin ramai yang PAX nak depart dan arrive. Tu je dekat dalam. Tapi dekat setakat ni, arrival dengan departure memang terkawal. Baik, boleh cerita apakah inisiatif yang diambil oleh immigration untuk melicinkan urusan? Okey, setakat ni inisiatif yang kita ambil dekat sini, semua penyelia yang ada dekat KLIA 2 ni akan jadi guide kepada yang pegawai-pegawai yang menguruskan kaunter. Kalau ada queue panjang, passenger terlalu ramai, penyelia juga masuk kaunter untuk membantu pegawai lain untuk settlekan yang masalah ni. Baik, apakah jenis kecuaian yang sering dilakukan dan juga saranan tuan sendiri untuk pengguna-pengguna KLIA? Biasanya kecuaian yang kita ketara nampak dekat sini adalah kecuaian daripada passenger sendiri. Kadang-kadang ada passenger yang tertinggal, tercicir pasport, dia terletak atas auto gate dan lupa nak ambil, ataupun dia salah pergi ke gate. Dia kena pergi ke gate P atau dia tersalah pergi ke L. So itu je biasanya yang kita nampak lah. Tapi setakat ni tak ada laporan yang mengatakan kes hilang pasport ni untuk hari raya ni. Setakat ni clear. Baiklah, terima kasih Tuan Kartik Suresh kerana bersama dengan kami di TV1. Baiklah, anda dinasihatkan untuk memastikan dokumen perjalanan penerbangan anda sentiasa bersama dengan anda dan juga datang lebih awal, 3 jam atau 4 jam lebih awal bagi memastikan urusan penerbangan di terminal pelepasan dan juga ketibaan berada dalam keadaan yang lancar dan juga tidak anda mengalami insiden kesesakan ataupun kelewatan penerbangan. Setakat ini dahulu laporan daripada saya, Andy Reza. Perkembangan terkini akan saya kongsikan bersama anda di Berita Nasional 8. Teruskan bersama kami. Kita kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Sekarang kita akan melintas langsung ke studio mini RTM Johor yang akan melaporkan persediaan polis menghadapi situasi aliran trafik yang padat bermula petang ini hingga malam nanti. Laporan penuh bersedia di studio mini Johor, Anas Mat Nur. Silakan Anas. Terima kasih Kamal di Angkasa Puri. Esok warga Johor kembali ke rutin harian mereka selepas lebih seminggu bercuti sempena Aidilfitri. Rata-rata mereka memilih untuk pulang ke Bandaraya Johor Bahru pada sebelah petang ini, sekaligus akan menyebabkan kesesakan di laluan masuk. Bagaimanapun, Ketua Jabatan Ketenteraman Awam Trafik Johor, Superintendent Baharudin Mat Taib berkata, persediaan rapi yang dijalankan sebulan sebelum berlangsungnya Ops Selamat 9 diyakini akan mengelak keadaan sesak seperti tahun-tahun sebelum ini. Walau bagaimanapun, berdasarkan semalam punya pergerakan kenderaan masuk ke Johor dalam keadaan yang terkawal, tidak berlaku kesesakan yang serius, masih lagi lancar. So kita percaya pergerakan kenderaan masuk balik ke Johor pada hari ini dalam keadaan yang terkawal juga dan tidak akan berlaku kesesakan yang serius. Bagi menghadapi situasi trafik hari ini, seramai 90 pegawai dan 546 anggota akan bertugas secara bergilir. Tumpuan akan diberikan di lokasi titik hitam seperti di Tol Air Hitam, Tol Kempas dan jalan-jalan keluar masuk di bangunan Sultan Iskandar dan Lebuh Raya Link kedua. Tinjauan di sekitar Bandaraya Johor Bahru pada tengah hari tadi pula mendapati tidak banyak kenderaan memandangkan orang ramai masih belum memulakan perjalanan. Namun ada sebilangan yang memilih untuk pulang ke bandaraya lebih awal bagi mengelak kesesakan lalu lintas. Hari Raya, biasa celebration days, one day before. Katakan esok public holiday kan, the first day dah start jam. Hari yang on public holiday hari tu, orang yang celebrate tu memang sebelum dah berapa hari sebelum dia orang dah masukkan. So tak begitu, dia orang tak banyak lah. Orang yang tak celebrate tu, hari tu juga holiday, pun masuk juga JB jam. Saya balik awal. Saya memang balik awal, tiap-tiap tahun balik awal. Jadi bagi saya memang tak ada masalah. Saya pun kampung tak jauh, Mersing aja. Buat masa saya balik itu memang tak ada apa-apa. Sebab dia orang balik kan kat raya. Kita orang balik seminggu lepas sebelum raya. Jadi bagi saya tak ada masalah. Kalau dari Singapura ke JB, waktu sekarang tidak sesak lah. Tak sesak. Masa hari raya memang jam. Jam. Banyak kereta tak? Ya, banyak. Dari Singapura keluar masuk memang banyak kereta. Sesak, susah nak keluar lah. Buat macam masa sekarang okey lah, dia tak sesak lah. Saya keluar tadi pun tak sesak juga. Dia.
Pengguna dinasihat merujuk jadual perjalanan disediakan PLAS serta merancang perjalanan pulang bagi mengelak terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Masih mengenai OP Selamat 9. Menurut Superintendent Baharudin, daerah Keluang mencatatkan jumlah kemalangan maut tertinggi sejak 29 Jun lalu dengan 7 kemalangan melibatkan 10 kematian. Ia diikuti daerah Batu Pahat dengan 4 kemalangan yang meragut 5 nyawa, manakala Segamat 3 kemalangan dengan 5 kematian. Tambah beliau, sepanjang OP Selamat 9 di negeri ini sebanyak 2,372 kemalangan direkodkan. Ia meningkat berbanding tempoh sama tahun lalu sebanyak 2,205 kes kemalangan. Dari kajian yang kita buat, semuanya berpunca dari kecuaian ini. Kecuaian pemandu ataupun penunggang motosikal yang terlibat dalam kemalangan. So yang banyak menyumbang kematian, saya boleh kata 80% adalah daripada penunggang motosikal. Sehingga semalam 16,894 saman dikeluarkan dan 4,921 daripadanya merupakan saman Pol 257, manakala selebihnya saman Pol 170A mengikut Akta Kesalahan Jalan 1987. Kita dapat merumuskanlah penunggang motosikal ni sering kali terdedah dengan boleh berlakunya kemalangan. Itu penunggang motosikal perlu berhati-hati di jalan raya. Sama ada kalau dia terjatuh sendiri pun dia boleh menyumbang kepada kematian. Sama ada dia langgar orang pun sama juga, dan kalau dilanggar lagilah. Laporan itu tadi menutup perkongsian dari Johor petang ini. Kembali semula kepada Kamal Firmansyah di Angkasa Puri. Ya, terima kasih Anas Matnor. Ya, laporan langsung dari RTM Johor. Baik, keadaan di Terminal Bersepadu Selatan TBS pula. Hasif Idris melaporkan pengguna yang memilih pengangkutan awam juga semakin meningkat. Hasif, teruskan laporan anda, Hasif. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Sekarang ni saya masih berada di Terminal Bersepadu Selatan TBS bagi melaporkan pergerakan orang ramai yang mula pulang ke Kota Raya bagi bekerja pada esok hari. Dan dilaporkan keadaan sekarang agak sedikit sesak sejak tengah hari tadi, dan keadaan sekarang masih terkawal sebenarnya walaupun bilangan pengunjung makin meningkat. Dan sekarang ni saya ingin menembual warga tentera yang mula pulang ke Kota Raya. Dan sekarang ni saya bersama dengan Encik. Ya, saya Abdul Halim Harun. Daripada mana? Saya dari Alustar Kedah. Mengenai keadaan bas, harga tiket yang berpatutan, keadaan pemandu yang memandu pun keadaan baik. Saya bertolak dari Alustar pukul 12. Keadaan lalu lintas dari utara sampai ke Kedah kan, sampai ke Perak keadaan agak perlahan lah. Selepas keadaan lepas Perak tu, keadaan berjalan seperti biasa. Itu dia warga tentera udara Malaysia yang menaiki perkhidmatan bas daripada Kedah pulang ke Kuala Lumpur bagi menjalani pekerjaan pada esok hari. Diharapkan dengan perkhidmatan bas yang diselenggara dengan baik, dan perkhidmatan ini dapat memberikan satu inspirasi kepada pengusaha bas dan memberikan satu mesej moral kepada pengguna bahawasanya perkhidmatan bas kita semakin hari semakin baik, khususnya di Terminal Bersepadu Selatan ini yang menghimpunkan pelbagai destinasi. Sekian saja laporan saya dari Terminal Bersepadu Selatan TBS ini. Kita kembali ke rakan tugas di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Hasif Idris langsung dari TBS Terminal Bersepadu Selatan. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. 2,000 penduduk Felda Sungai Retang Jerantut Pahang merayu pihak berwajib menangani masalah bekalan air. Ini kerana gangguan bekalan air itu sering berlaku setiap kali menjelang Aidilfitri dan Aidiladha. Masalah itu sekaligus menyukarkan segala persiapan menyambut Hari Raya selain rutin harian penduduk. Peneroka Muhammad Halil Yusof, 67 tahun berkata,
Kadang-kala anak dan cucunya yang pulang untuk berhari raya terpaksa memendekkan percutian kerana masalah bekalan air. Berlaku setiap tahun bila ada perayaan, berlakulah tiadaan air dengan alasan kerosakan paip, elektrik dan kekurangan air. Itulah yang berlaku setiap tahun. Bagi Halimah Abdullah, 69 tahun, beliau terpaksa membelanja lebih untuk membina tempat letak tangki dan pam penggalak sebagai persiapan menghadapi hari raya. Kali raya tak ada air. Jadi tahun ni awal apa masalah saya tak tahu. 2 hari dah ni. 2 hari ni dah. Tak ingatlah tu. Kadang-kadang 2 hari gitulah. Dia lepas hari tak boleh elok. Beliau juga membelanjakan hampir RM5,000 untuk memasang 4 unit tangki tambahan yang boleh menampung kira-kira 600 galen. Kemeriahan sambutan Aidilfitri yang masuk hari ke-5 hari ini bukan sahaja khusus untuk umat Islam sahaja, malah turut dikongsi oleh pelbagai kaum di negara ini. Di Jetih Besut Terengganu misalnya, Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Adun Kuala Besut membuktikan jalinan semangat muhibah ditunjukkan dalam setiap kali perayaan. Rumah Terbuka Adun Kuala Besut Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman ini turut dihadiri komuniti Cina diketuai Ketua MCA Bahagian Besut Li Chan Fok. Malah kunjungan ini juga disertai golongan muda Cina. Komuniti ini mempunyai sejarah yang begitu rapat dengan budaya dan kehidupan orang Melayu sejak zaman nenek moyang mereka lagi. Lebih unik, mereka juga amat fasih menguasai logat bahasa tempatan, menambahkan lagi hubungan erat antara mereka sehingga tidak ada jurang pemisah untuk komuniti Cina berkomunikasi dengan orang Melayu. Malah kata Lee, bagaikan ada sesuatu yang tidak sempurna sekiranya mereka tidak sempat hadir ke majlis sambutan Aidilfitri. Kalau ikut pada tu, dia lebih mirip kepada budaya Patah Timur. Kerahnya Terengganu dengan Kelantan. Jadi Cina Melayu sini dia kira sebati lah. Raya kita dia mari, raya dia kita pergi. Jadi supaya adik-beradik lah. Suka sebab raya kita juga. Sebab kita anggap raya puasa ni sebab raya kita. Sebab kita praktis ni dah masa kecil lagi, sekolah lagi kita biasa gitu. Tak ada. Rasa kekok tak ada ke apa. Jadi rasa biasa sebab rumah kita sendiri. Program gini ke sebab sudah start dari zaman-zaman dulu ke. Lepas tu kita sebagai generasi muda ni kita pun ikutlah ibu bapa kita. Lepas tu pun main juga. Tapi kerana kita pun rapat jugalah dengan sains-sains gitu. Lepas tu agak rapat lah. Kalau kat luar tak nampak situasi macam ni. Hanya kat Jetih Besut ni nampak memang rapat. Kira-kira 5,000 penduduk sekitar Kuala Besut yang merupakan pintu masuk ke destinasi tersohor Pulau Perhentian menghadiri sambutan Aidilfitri yang diadakan di dataran Muara Kuala Besut ini. Hadir sama Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Jussoh yang juga Ahli Parlimen Besut. N5 diteruskan dengan laporan lintas langsung dari Sabah. Jovinia Jimlajem telah bersedia dengan laporan semasa langsung dari studio RTM Kota Kinabalu. Jovinia, teruskan. Terima kasih Kamal, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kerajaan negeri akan memantau semua sekolah agama di negeri ini agar tidak terlibat dalam kegiatan militan ekstremis Daesh. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah tersebut termasuklah pemantauan dari segi modul dan pengisian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran oleh Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam. Setakat ini katanya sepanjang proses pemantauan, belum ada laporan mengenai sekolah-sekolah agama khususnya sekolah pondok yang terlibat dalam kegiatan seumpama. Awal tahun yang lalu, yang di Pertua Lepai, pengurusi Lepai, ada mengumumkan bahawa sekolah-sekolah di seluruh negara ini terkawal dan karena berpandukan kepada kurikulum. Tapi kita di Sabah dari masa ke masa kita memantau dan alhamdulillah sekolah-sekolah kita, sekolah agama negeri khasnya sekolah menengah agama negeri
terkawal. Bagaimanapun katanya Jabatan Hal Ehwal Negeri Sabah Jahins juga akan turut memainkan peranan sama dan melakukan pemantauan berterusan bagi memastikan fahaman kumpulan militan Daesh itu tidak berleluasa di negeri ini. Datuk Arifin berkata demikian kepada pemberita RTM dalam majlis rumah terbuka di kediamannya di Membakut bagi mengulas isu penglibatan rakyat Malaysia dalam kegiatan militan Daesh. Mengenai majlis rumah terbuka katanya, budaya kunjung-mengunjung merupakan wadah terbaik dalam mengeratkan hubungan silaturahim antara pemimpin dan rakyat. Beliau berharap penganjuran rumah terbuka dijadikan tradisi agar pemimpin dapat meraihkan dan berkongsi kegembiraan dalam setiap sambutan perayaan. Beberapa tetamu yang hadir ke majlis rumah terbuka ini menyatakan perasaan gembira mereka kerana dapat meraihkan Aidilfitri bersama pemimpin. I feel very happy to be here with all the Membakut citizens. I'm looking forward for the next year's Hari Raya Open House. Orang Cina, Kadazan, Dusun, semua datang. Jadi saya rasa sangat gembira dan bahagialah. Ya, untuk merapatkan lagi silaturahim antara satu sama lain. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada YB Datuk Arifin yang menjemput kami datang di sini. Memang kita umat Islam sentiasa ada rumah terbuka, terutama kepada mereka yang berkemampuan untuk memanggil beramai-ramai penduduk semada rakyat di kawasan, penduduk kampung dan juga di luar daerah untuk sama-sama merayakan Hari Raya Aidilfitri supaya tali silaturahim, perhubungan kasih sayang lagi bertambah erat antara kaum di negeri Sabah ini. Majlis ini turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman bersama pemimpin negeri lain. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah akan terus memastikan industri pelancongan di negeri ini kekal berkembang sekaligus menjadi destinasi selamat untuk dikunjungi walaupun berdepan pelbagai insiden keselamatan. Pembantu Menterinya Datuk Kamarlin Haji Ombi menjelaskan ketika ini promosi pelancongan terus dilaksana dalam usaha memastikan Sabah kekal sebagai pilihan utama pelancong. Setakat ini saya amat yakin bahawa Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Polis, Tentera dan di barisan hadapan boleh menangani masalah ini kerana beberapa orang yang telah disyaki telah pun ditangkap kemudian diambil tindakan oleh pihak yang berwajib. Dan saya penuh yakin bahawa industri pelancongan ini tidak akan terjejas dengan kegiatan Daesh ni. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM dalam majlis rumah terbuka Aidilfitri di Pusat Pemulihan dalam Komuniti Sinar Kasih, Kampung Lupak, Beaufort. Lebih 9,000 tetamu menghadiri majlis ini yang turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Musa Haji Aman dan keluarga serta beberapa pemimpin dari kawasan Beaufort. Dalam majlis itu, Datuk Musa turut menyampaikan ucapan tahniah atas kerjasama erat antara pemimpin dan rakyat di kawasan Beaufort. Menurutnya, jalinan ukhuwah yang erat dan perpaduan yang kuat dapat memudahkan pembangunan dilakukan di kawasan berkenaan. Selain itu, Datuk Musa juga berkata majlis seperti ini juga merupakan inisiatif terbaik untuk mendekati rakyat dan mendengar permasalahan mereka. Pemimpin dan ahli UMNO yang setia kepada perjuangan parti akan sanggup dan sentiasa bersama parti itu dalam menghadapi apa juga cabaran. Ahli Parlimen Kelabakan Datuk Seri Abdul Ghafur Saleh berkata asas menganggotai parti adalah berdasarkan perjuangan bersama dan bukannya secara individu. Katanya sejak dahulu hingga kini setiap ahli UMNO perlu mematuhi segala peraturan parti dan sekiranya timbul masalah ahli perlu merujuk pada peraturan dan bukannya melanggar perlembagaan dalam parti. Apabila kita melanggar disiplin, Majlis Tinggi mengambil tindakan untuk mungkin hingga bukan mengambil tindakan disiplin saja, mungkin membuang mereka daripada menjadi ahli UMNO. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam majlis rumah terbuka Hari Raya di kediamannya di Batu Dua Tawau sebagai mengulas tindakan beberapa ahli UMNO yang keluar parti di daerah Semporna.
Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Nilwan Kabang turut mengulas isu sama dalam majlis rumah terbukanya di Kunak. Apabila ada pemimpin mengambil keputusan untuk keluar daripada parti itu pendapat mereka. Ya. Namun UMNO akan tetap utuh. Dia akan kekal sebagai sebuah parti yang begitu kuat dan mantap, dan insya-Allah masih ramai lagi mereka-mereka yang kekal di dalam UMNO. Menurut Datuk Nilwan, walaupun sejarah UMNO diselitkan dengan peristiwa pemimpin keluar parti, namun sehingga kini Barisan Nasional masih kekal relevan di hati rakyat. Aliran trafik di beberapa tempat menuju ke Bandaraya Kota Kinabalu berjalan lancar berbanding semalam. Bagaimanapun keadaan trafik menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA mulai sesak sejak pagi tadi berikutan ramai penumpang mulai balik ke ibu negara selepas bercuti menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu, pengurus kanan KKIA Sunif Naiman berkata senario seumpama sering berlaku sebelum dan selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri setiap tahun dan pihaknya telah bersedia menerima peningkatan mendadak jumlah penumpang ketika itu. Jelas beliau dalam tempoh berkenaan jumlah penumpang di KKIA akan meningkat 10% berbanding 9,000 penumpang pada hari-hari biasa. Bagi memberi keselesaan kepada penumpang, KKIA turut menyediakan kemudahan kerusi yang mencukupi di ruang menunggu, tempat letak kereta, perkhidmatan teksi dan kereta sewa serta beberapa kemudahan lain. Tinjauan di beberapa terminal bas sekitar Kota Kinabalu turut mendapati keadaan lengang berbanding sebelumnya. Baik saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada Kamal di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Jovinya di Kota Kinabalu. Seterusnya kita bersama Damai Cassandra Manja untuk mengetahui perkembangan semasa langsung dari Sarawak. Silakan Damai. Terima kasih Kamal. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Umpama kaca terhempas ke batu, demikianlah peribahasa yang sesuai menggambarkan perasaan kecewa yang dihadapi lebih 1,000 penduduk kampung Terbelu di Sebuyau Sarawak apabila berhadapan dengan masalah kekurangan bekalan air lebih 2 minggu. Keadaan lebih meruncing apabila ia berlaku bertepatan pada musim perayaan menjadikan suasana Hari Raya Aidilfitri sedikit hambar. Ketua Kampung Polimat semasa ditemui kru RTM mendedahkan masalah bekalan air terputus memang sering berlaku, namun kali ini adalah yang paling kritikal. Katanya keadaan bertambah rumit apabila kawasan Sebuyau tidak mengalami hujan lebih sebulan. Justru ini menyebabkan pihaknya tidak dapat menakung air dan terpaksa menggunakan air dari pili bomba serta takungan air parit bagi menampung keperluan air di rumah. Meskipun masalah tersebut pernah dimaklumkan kepada pihak berkaitan, namun tiada tindakan segera diambil. Tambahnya, 3 buah lori tangki air yang dihantar ke kampung berkenaan baru-baru ini tidak dapat menampung keperluan 200 buah keluarga di kampung itu. Apatah lagi, kampung berdekatan juga turut mengalami masalah yang sama. Memang masa tu kita berharap pihak yang tertentu yang berwajib turun padang untuk melihat apa masalah khususnya duduk kampung Terbeluk dan kawasan-kawasan sekitar kawasan itulah supaya air itu dapat dibaik pulih dengan cepat mungkin. Bagi Noria Bujang, walaupun kebelakangan ini air paip mula ada tetapi ia tetap mengecewakan kerana bekalan itu hanya bertahan kurang daripada 2 jam. Lebih parah, air itu kotor dan tidak sesuai digunakan untuk aktiviti memasak dan mencuci. Buka paip, si ada anginnya berbunyi. Tanpa pam, air memang langsung si akan keluar. Si ada lain yang pinta kami lah. Pinta selesaikanlah masalah air di kampung itulah dengan secepat mungkin. Usaha membangunkan kawasan labang di daerah Sebau akan diteruskan demi memastikan ia menjadi sebuah daerah kecil. Kampung Labang terletak di tebingan Sungai Batang Kemenar yang mengambil masa 2 jam perjalanan menaiki bot laju dari Bandar Bintulu. Suatu ketika perkampungan tradisi ini hanya dihuni beberapa penduduk sahaja. Namun setelah usaha menyediakan beberapa infrastruktur termasuk bekalan air terawat, sekolah, klinik dan juga terbaharu bekalan elektrik 24 jam, kian ramai penduduk kembali tinggal di kampung ini. Raya yang lepas, yang tahun ini lebih ramai yang sudi balik ke kampung lah. Kerana api sudah ada khidmat 24 jam. Lebih mudah lah. Kalau dulu kampung ada agak bising sikit,
malam petang-petang start generator. Sementara itu, Menteri Kemudahan Awam Datuk Dr. Steven Rudi Utom berkata usaha menyediakan bekalan elektrik ke kawasan tersebut mengambil sedikit masa kerana ia melibatkan kabel merentasi Sungai Batang Kemena. Saya telah pun berbincang dengan Yang Berhormat Ketua Menteri bagaimana kita mendapat memberikan perkhidmatan jalan untuk kawasan ini supaya kita dapat membawa kereta ke seberang. Dan saya akan meneruskan perbincangan dengan Yang Berhormat Ketua Menteri yang telah berjanji selepas pilihan raya kita akan menentukan bagaimana pembangunan perancangan tersebut untuk dilakukan. Oleh yang demikian, beliau berharap agar Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Labang lebih proaktif dalam membangunkan perkampungan tersebut supaya dapat dicontohi perkampungan tradisi yang lain. Yang kita amat perlukan sekarang adalah tiang telefon di mana untuk senang untuk kita berkomunikasi dengan penduduk luar. Dan terima kasih kita ucapkan kepada YB Datuk kerana memberi sokongan penuh kepada Kampung Labang di mana dalam masa terdekat kita akan memperolehi padang futsal. Mereka ditemui pemberita RTM pada Majlis Ramah Mesra Aidilfitri dan kesyukuran kemenangan Barisan Nasional di Kampung Labang. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Steven Rudi yang juga adun kemenang berkata kejayaan polis dari IPD Bintulu menumpaskan 2 pengedar dadah pada 5 Julai lalu membuktikan komitmen padu pasukan polis dalam menangani isu pengedaran dadah. Jadi saya berharap pihak-pihak polis akan meneruskan usaha yang sebegini seterusnya untuk kita menghalang. Dan saya diberitahu bahawa kemungkinan orang-orang luar juga yang memberikan membawa dadah-dadah ini daripada kawasan-kawasan luar untuk disalur, dijual di kawasan kita. Yang masalahnya sekarang nanti adalah muda-mudi yang terlibat dalam penagihan dadah akan membawa mudarat kepada masyarakat kita, terutamanya masyarakat luar bandar. Beliau yakin dengan tertumpasnya pengedar dadah yang dipercayai warga negara asing tersebut, ia memberi amaran kepada aktiviti pengedaran dadah di bahagian itu bahawa kegiatan mereka sentiasa dipantau. Dalam kejadian di sebuah bangsa di ladang kelapa sawit, Jalan Sebauh Pandan, pihak polis telah melepaskan 6 das tembakan terhadap 2 pengedar dadah yang cuba menyerang anggota polis semasa serbuan dilakukan. Polis turut menemui beberapa bungkusan dadah jenis syabu, alat penimbang dan beberapa peralatan lain untuk memproses dadah. 2 pengedar dadah terbabit dipercayai melakukan aktiviti pembungkusan dadah di kawasan tersebut sebelum menjualnya. Datuk Dr. Steven ditemui pemberita RTM pada Majlis Ramah Mesra Aidilfitri di Kampung Labang, Sebauh. Peniaga di Pasar Minggu Medan Niaga Satok MNS akan berniaga dalam suasana lebih selesa apabila projek menaik taraf kemudahan iaitu tempat berniaga berbumbung bakal beroperasi sepenuhnya pada Ogos depan. Kerja-kerja menaik taraf kemudahan MNS yang menelan kos 6.9 juta ringgit itu telah bermula pada tahun lepas yang sepatutnya telah siap, namun masih ada beberapa perkara yang perlu ditambahkan lagi. Kerja menaik taraf ini termasuk membina bumbung bagi 2 tempat iaitu Pakar A dan Pakar B yang mampu memuatkan 500 peniaga pada satu-satu masa. Sejurus saja ia beroperasi sepenuhnya, semua peniaga pasar minggu yang beroperasi pada Sabtu dan Ahad akan berpindah ke kawasan berkenaan dan peniaga tidak lagi perlu menggunakan kemah. Selain menyediakan kemudahan untuk berniaga, turut disediakan surau, tandas dan bilik mandi untuk keselesaan peniaga di pasar itu. Dianggarkan terdapat lebih 1,000 peniaga di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama di Pasar Minggu Satok. Antara produk utama yang menjadi perhatian tinggi terutamanya dalam kalangan pelancong maupun penduduk tempatan adalah kek lapis dan ikan terubuk masin selain pelbagai jenis hasil hutan. Baik, saudara, sekat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan seterusnya kita bersama Kamal di Angkasa Puri. Silakan Kamal. Ya, terima kasih Damai Kasnara Manja langsung dari Kuching, Sarawak. Baik, seterusnya kita ke Perak. Laporan lanjut bersama Muhammad Nasrik Neshara. Itu silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Konsep rumah terbuka terus menjadi program tradisi pelbagai lapisan masyarakat. Ia dilihat lebih praktikal dalam mengeratkan hubungan persaudaraan, terutama dalam kalangan masyarakat berbilang kaum.
Majlis Rumah Terbuka Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir yang diadakan di Pulau Pangkor misalnya telah berjaya menghimpunkan hampir 3,000 tetamu. Majlis yang diadakan di kediaman ibunya yang merupakan acara tradisi bagi menghargai penduduk setempat. Dulu kita buat di Belah Pekan, mungkin kawasan itu besar sikit, tapi saya rasa hari raya ni elok kita buat di kawasan rumah. Jadi lebih mesra, tuan dan perempuan pun boleh datang ramai-ramai. Turut tidak ketinggalan sambutan Majlis Rumah Terbuka bekas Menteri Keuangan kedua yang juga Ahli Parlimen Tambun, Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah. Pelbagai juadah disediakan kepada tetamu, antaranya lemang, rendang, ketupat dan kuih muih. Bagi orang ramai, program seumpama ini dapat merapatkan hubungan perpaduan antara kaum. Kalau buat program macam ini lagi bagus, kita dapat lagi berhubungan antara satu sama lain, boleh kita berbesarkan lagi berjumpaan dengan semua rakyat di sini. Kita dapat mengeratkan silaturahim di antara kita, ya, dan juga kehadiran berbagai kaum yang hadir pada hari ini. Kalau tiap-tiap tahun lagi buat lah macam tiap-tiap tahun, ini tahun lagi ramai orang. Dulu tahun tengok ramai, ini tahun lagi ramai. Cina pun ramai, Melayu pun ramai, India pun ramai. Di sebalik kemeriahan Aidilfitri kali ini, turut terpalit dengan status ucapan Aidilfitri oleh Ahli Parlimen Taiping, Nga Komeng. Tindakan beliau itu mengundang kemarahan pelbagai pihak kerana dilihat seakan menghina sambutan Aidilfitri. Perkara itu turut mendapat kritikan daripada Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir yang menyifatkan tindakan Nga Komeng adalah perkara yang tidak wajar. Ini merupakan satu perbuatan yang tidak wajar dilakukan oleh seorang pemimpin yang mempunyai jawatan, yang terlibat begitu lama dalam politik tanah air dan negeri, dan diucapkan dan dibuat dengan begitu mudah sekali oleh beliau tanpa menjaga mulut dan juga tata etika beliau. Jadi bila dia letak bendera Amerika ni, apa kaitan dia antara Amerika dengan Hari Raya? Sedangkan kita sudah maklum, kita lihat bagaimana kerajaan-kerajaan yang tertentu, mereka kadang-kadang kira memusuhi Islam. Mereka tidak senang dengan kebangkitan Islam. Jadi nampaknya Nga Komeng kan, dia lebih mengagungkan negara lain daripada negara sendiri. Oleh itu saya mohon kepada beliau yang amat minta maaf kepada rakyat Malaysia yang beragama Islam dalam suasana kita meraihkan Aidilfitri ini, jangan cuba untuk mengadu domba perkara-perkara yang mereka sendiri dangkal. Baru-baru ini Nga Komeng memuat naik gambar yang berlatar belakangkan rumah api dan bendera Amerika Syarikat dalam ucapan Aidilfitri di akaun Facebooknya. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata pihaknya telah membuka kertas siasatan ke atas Ahli Parlimen Taiping itu mengikut Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 298 Kanun Kesesaan. Sekian dahulu bingkisan dari Perak untuk N5 hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri. Biarpun sudah 59 tahun Malaysia mengecapi kemerdekaan, namun keselamatan negara tetap menjadi keutamaan tanpa mengira waktu dan sempadan. Bagi anggota keselamatan, mereka sentiasa bersiap siaga untuk berbakti pada tanah air walaupun terpaksa berjauhan daripada keluarga. Bukan sahaja menjalani ibadah puasa di perbatasan, malah berhari raya tanpa keluarga di sisi. Wartawan Syarifuddin Arsad ada laporannya. Anggota tentera Regimen Sempadan di Kem Maka November, Tasik Banding dan Markas Taktikal 749 Kem Seri Banding Perak ditugaskan mengawal sempadan Malaysia-Thailand di sempadan Perak meliputi kawasan sejauh 646 km sehingga ke Kelantan. Kawalan membabitkan pengawasan dan rondaan di sepanjang sempadan untuk mengawal aktiviti yang boleh menggugat keselamatan dan kedaulatan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin sempat meluangkan masa melawat kem operasi itu, meluahkan rasa penghargaan terhadap pengorbanan
anggota yang komited melaksanakan tugas. Saya bagi pihak semua di luar sana mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat Hari Raya, memohon ampun dan maaf zahir dan batin, tetapi lebih penting untuk menyatakan kebanggaan kita, terharunya rasa kita terhadap pengorbanan anggota-anggota kita yang berada, yang bertugas, yang memikul tanggungjawab walaupun dalam hari yang amat bermakna yang sepatutnya mereka berada di sisi keluarga masing-masing. Menerima kunjungan dari pihak tertinggi pasukan sedikit sebanyak memberi semangat kepada mereka untuk bertugas dengan lebih cemerlang. Walaupun berjauhan dengan keluarga, Hari Raya tetap diraih walaupun berada dalam keadaan sederhana. Juadah Hari Raya turut dimasak dan dinikmati bersama rakan-rakan setugas. Ini adalah pertama kali pengalaman raya di perbatasan. Jadi ini adalah pengalaman baru untuk saya lah. Jadi walau bagaimanapun saya cuba akur dan terimalah apa arahan daripada pihak atasan. Itu sebagai satu amanah kepada saya dan juga saya amat terharulah dapat membantu anggota-anggota ataupun dapat membantu pasukan saya untuk melaksanakan operasi di mana ada antara mereka yang tidak dapat balik berhari raya, sekurang-kurangnya kita dapat merasai atau kita dapat berkongsi dengan orang. Ternyata pengorbanan mereka tidak berhari raya adalah demi menjunjung kedaulatan negara. Ia merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan dan perlu digalas meskipun tidak berhari raya bersama keluarga tercinta. Dalam keriangan warga untuk menyambut hari raya yang bakal menjelma, kebajikan untuk anggota tentera yang berada di perbatasan tidak dilupakan. Saya, Syarifuddin Arsyad melaporkan untuk RTM. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Mengambil tempahan sejak berusia 30 tahun, pengusaha ketupat palas di Alustar Kedah, Umi Kaltum Jamaluddin yang kini berusia 68 tahun masih menerima tempahan, malah semakin meningkat termasuk daripada jabatan dan agensi kerajaan. Wartawan Rusiah Abdul Hamid berkongsi kegigihan Umi Kaltum. Bekas setiausaha di pos Malaysia itu dibantu suaminya Ismail Din yang membantunya membuat sarung ketupat. 3 jenis ketupat diusahakannya iaitu ketupat jagung, ketupat kacang dan ketupat biasa. Menurut Umi Kalsum, beliau menerima tempahan antara 60 hingga 100 kg setiap kali Aidilfitri. Ia tidak terkecuali pada tahun ini. Namun pada Aidiladha, tempahan agak kurang sedikit. Manakala pada hari-hari biasa, beliau turut menerima tempahan daripada pelanggan tetapnya, sama ada untuk majlis di pejabat atau di rumah. Untuk tidak mengecewakan pelanggannya, beliau mula menyiapkan tempahan ketupat 2 minggu sebelum perayaan. Ibu anak 4 itu berkata, ketupatnya tahan lama kerana disimpan pada suhu yang bersesuaian. Selain beliau tidak lokek menggunakan bahan rencah supaya hasilnya diyakini pelanggan. Sekilogram ketupat kacang dan jagung dijual dengan harga RM40. Ketupat biasa pula RM35. Untuk raya ni tak boleh dah banyak lah. Yang ni tak makan biasa. Boleh. Ni untuk raya kata. Lepas raya, seminggu beberapa hari office buka. Open house pula Kak Umi, open house. Bagilah 4 kilo ni open house. Sementara itu, Ismail berkata kesemua anak-anak mereka pandai membuat ketupat. Namun kerana kekangan masa dan kerja, mereka tidak berminat untuk menjadi usahawan makanan tradisional itu. Selain itu, pasangan suami isteri berkenaan turut mengusahakan kuih sejuk beku seperti kari pak pusing dan kuih kasturi. Ketupat ni tak boleh pupus. Dia tradisi kan. Dia tak ada ketupat tak kaya. Berkat doa anak-anak buah serta keluarga, seorang warga Mas, Aziz Rahman, 70 tahun dari kampung Sebatu Melimau berjaya bertemu jodoh. Isterinya Rosnah Lajis berusia 60 tahun juga berasal dari daerah yang sama. Pakcik Aziz sebelum ini pernah berumah tangga lebih 35 tahun dan tidak dikurniakan anak
dan mempunyai seorang anak angkat lelaki yang diambil dari jirannya sejak kecil dan kini berusia 33 tahun. Isterinya meninggal dunia 2 tahun lalu akibat diserang pelbagai penyakit. Bagi Rosnah, yang merupakan seorang pesara swasta belum pernah berumah tangga, terbuka hati menerima Pakcik Aziz setelah diperkenalkan dalam satu majlis makan bersama keluarga di sebuah restoran ikan bakar. Pada mula memang kuranglah, tapi bila desakkan anak-anak buah, keluarga-keluarga, jadi kita terpaksa mengambil tindakan, ambil keputusannya segera. Dalam kesibukan menjawab soalan wartawan, tiba-tiba suasana menjadi riuh rendah apabila ditanya wartawan adakah mereka terfikir untuk mendapat cahaya mata, dan ini jawapan yang diberikan oleh kedua-dua pengantin warga masing-masing. Saya sangat bersyukur pada hari ini dia telah diijab kabulkan dan menemui jodohnya orang Melaka juga. Baik, seterusnya perkembangan cuaca seluruh negara. Kita terus sahaja ke Met Malaysia. Hafiz Kasim. Silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Amaran laut kategori pertama masih lagi dikekalkan di sekitar kawasan perairan Phuket, Cliff North dan juga Palawan. Berikutan tiupan angin kencang boleh mencapai sehingga 50 km sejam serta ketinggian ombak boleh mencecah 3,5 meter di kawasan-kawasan perairan berkenaan. Amaran laut kategori pertama ini dijangkakan berterusan sehingga Isnin ini, 11 Julai 2016, dan sepanjang amaran laut ini berkuat kuasa, kawasan-kawasan perairan ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Melalui paparan IMI satelit terkini, jelas diperhatikan kelompok awan aktif agak tertumpu di sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan serta keadaan agak mendung juga diperhatikan di kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia, begitu juga di kawasan tengah negeri Sabah. Dan bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci pula, kita beralih ke paparan imej radar terkini. Pada petang ini secara amnya hujan berserta berpetir sedang berlaku cuma di 1-2 tempat di sekitar negeri Kedah, Perak, di negeri Pahang, begitu juga di kawasan tengah dan juga timur negeri Johor serta di 1-2 tempat di selatan negeri Terengganu. Hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Kita beralih pula ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Untuk negeri Sabah pada petang ini, tiada hujan di kesemua bahagian termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan. Keadaan cuaca yang agak berbeza pula yang sedang berlaku di negeri Sarawak, di mana hujan berserta ribut petir sedang berlaku di 1-2 tempat di sekitar bahagian Miri serta di barat negeri Sarawak, meliputi bahagian Mukah, Sibu Sarike, pedalaman Kapit serta di 1-2 tempat di sekitar bahagian Kuching dan juga Samarahan. Hujan yang sedang berlaku ini juga dijangkakan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara untuk sepanjang hari esok. Sekian saja dahulu dari Met Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, terima kasih Muhammad Hafiz dari Met Malaysia untuk laporan cuaca itu tadi.
Baik, N5 berakhir di sini. Kepada anda yang merancang untuk memulakan perjalanan pulang ke mana-mana sahaja, destinasi selepas cuti Aidilfitri, berhati-hati di jalan raya. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin, dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.